Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersama-sama pada petang dan tengah hari pagi ini untuk membicarakan tentang perkara-perkara yang sangat penting dalam Islam. Perkara yang disebut sebagai asas dalam agama, usul min usuluddin. Usul dalam usul agama, iaitu kitab tauhid. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, sebelum kita memulakan perbahasan yang penting ini di dalam mengkaji dan meneliti, membincangkan isi kandungan kitab tauhid ini, suka sekali saya sebut bahawa pada pagi ini kita kena bersikap objektif. Kita kena ada objektif ataupun qasad yang jelas. Hadir kita dalam perhimpunan pada pagi ini adalah bertujuan untuk memahami ajaran tauhid yang dibawa oleh Allah dan Rasul. Tugas kita sebagai hamba adalah mentaati perintah Allah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka justru dalam perbahasan tauhid ini, insya-Allah saya akan cuba bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan dalam masa 2 jam lebih atau 3 jam lebih untuk menghadam isi kandungan ini semampu kita, insya-Allah. Maka justru saya meminta diri saya dan sahabat-sahabat agar memiliki tarkis, fokus terhadap isi kandungan yang akan kita bincang sama-sama. Kerana tajuk ini agak penting tetapi sering diabaikan oleh orang ramai. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, membahaskan tentang kitab tauhid ini, ia ada nama sebenarnya. Kitab ini diberi nama Kitabut Tauhid huwa haqqullah 'alal 'abid. Kalau dilihat dalam naskah yang ditulis oleh pengarang asal kitab ini, iaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, yang dilahirkan di Uyainah. Uyainah ni satu tempat di Arab Saudi yang terletak berdekatan dengan kawasan Riyadh sekarang. Dia bukan duk belah Mekah Madinah, no, belah bawah. Yang mana beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijrah. Kira-kira 1703 Masihi. Antara jarak beliau dengan sekarang ni dah 300 tahun lah. 300 tahun lebih. Dan beliau meninggal dunia pada tahun 1206 Hijrah. 1206 Hijrah bersamaan 1792 Masihi. Baik, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ni kontroversi. Kalau kita nak bahas tentang pribadi beliau dan diri beliau, seminar diskusi pagi ni tajuk dia lari semua. Takkan habis dan takkan selesai. Kerana beliau adalah seorang tokoh yang kontroversi. Perbahasan tentang pribadi dakwah beliau akan menyebabkan kita nak kena bincang, buka kitab sirah, buka kitab sejarah, kitab tarikh, apa kata para ulama sezaman terhadap beliau, antara pihak yang memusuhi beliau, pihak yang menyokong dakwah beliau, realiti politik pada zaman Turki Utsmaniyah di Hijaz dan sebagainya, perselisihan Muhammad bin Abdul Wahhab dengan kabilah-kabilah pada zaman tersebut, banyak isu. Dan pagi ini kita tak nak bincang pasal pengarang kitab ini. Tetapi pada pagi ini, insya-Allah, tuan-tuan dan saya akan bersama-sama
membincangkan tajuk yang lebih penting, iaitu hasil tulisan beliau yang diberi nama Kitabut Tauhid allazi huwa haqqullah 'alal 'abid. Kitab tauhid yang menjadi hak Allah ke atas hamba-hambanya. Yang tu yang kita nak bincang pada pagi ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, kita akan membahaskan tentang tauhid. Yang mana tauhid ini adalah merupakan salah satu daripada asas kepada agama ini, sebagaimana pelajaran iman dan pelajaran al-Islam. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersama-sama pada petang dan tengah hari pagi ini untuk membicarakan tentang perkara-perkara yang sangat penting dalam Islam. Perkara yang disebut sebagai asas dalam agama, usul min usuluddin. Usul dalam usul agama, iaitu kitab tauhid. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, sebelum kita memulakan perbahasan yang penting ini di dalam mengkaji dan meneliti, membincangkan isi kandungan kitab tauhid ini, suka sekali saya sebut bahawa pada pagi ini kita kena bersikap objektif. Kita kena ada objektif ataupun qasad yang jelas. Hadir kita dalam perhimpunan pada pagi ini adalah bertujuan untuk memahami ajaran tauhid yang dibawa oleh Allah dan Rasul. Tugas kita sebagai hamba adalah mentaati perintah Allah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka justru dalam perbahasan tauhid ini, insya-Allah saya akan cuba bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan dalam masa 2 jam lebih atau 3 jam lebih untuk menghadam isi kandungan ini semampu kita, insya-Allah. Maka justru saya meminta diri saya dan sahabat-sahabat agar memiliki tarkis, fokus terhadap isi kandungan yang akan kita bincang sama-sama. Kerana tajuk ini agak penting tetapi sering diabaikan oleh orang ramai. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, membahaskan tentang kitab tauhid ini, ia ada nama sebenarnya. Kitab ini diberi nama Kitabut Tauhid huwa haqqullah 'alal 'abid. Kalau dilihat dalam naskah yang ditulis oleh pengarang asal kitab ini, iaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, yang dilahirkan di Uyainah. Uyainah ni satu tempat di Arab Saudi yang terletak berdekatan dengan kawasan Riyadh sekarang. Dia bukan duk belah Mekah Madinah, no, belah bawah. Yang mana beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijrah, kira-kira 1703 Masihi. Antara jarak beliau dengan sekarang ni dah 300 tahun lah, 300 tahun lebih. Dan beliau meninggal dunia pada tahun 1206 Hijrah, 1206 Hijrah, bersamaan 1792 Masihi. Baik, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni kontroversi. Kalau kita nak bahas tentang peribadi beliau dan diri beliau, seminar diskusi pagi ni tajuk dia lari semua.
takkan habis dan takkan selesai. Kerana beliau adalah seorang tokoh yang kontroversi. Perbahasan tentang peribadi dakwah beliau akan menyebabkan kita nak kena bincang, buka kitab sirah, buka kitab sejarah, kitab tarikh, apa kata para ulama sezaman terhadap beliau, antara pihak yang memusuhi beliau, pihak yang menyokong dakwah beliau, realiti politik pada zaman Turki Utsmaniyah di Hijaz dan sebagainya, perselisihan Muhammad bin Abdul Wahab dengan kabilah-kabilah pada zaman tersebut, banyak isu. Dan pagi ini kita tak nak bincang pasal pengarang kitab ini. Tetapi pada pagi ini insya-Allah tuan-tuan dan saya akan bersama-sama membincangkan tajuk yang lebih penting, iaitu hasil tulisan beliau yang diberi nama Kitabut Tauhid allazi huwa haqqullah 'alal 'abid. Kitab tauhid yang menjadi hak Allah ke atas hamba-hambanya. Yang tu yang kita nak bincang pada pagi ini insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, kita akan membahaskan tentang tauhid. Yang mana tauhid ini adalah merupakan salah satu daripada asas kepada agama ini, sebagaimana pelajaran iman dan pelajaran al-Islam. Pertama pasal kitab ni. Kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan ia dikatakan ditulis ketika beliau berada di Basrah, dan diselesaikan atau diriwayatkan tulisan ini disempurnakan secara pasti oleh beliau ketika berada di Huraimilah. Huraimilah ni terletak di Riyadh, Arab Saudi sekarang. Usia beliau ketika mengarang kitab ni antara umur 24 tahun sehingga 38 tahun. Baik. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tauhid ialah asas yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Ulama-ulama Islam bersepakat, nabi yang pertama ialah Adam alaihissalam. Kerana maksud nabi ialah orang yang menerima wahyu dari Allah. Manakala rasul, ulama-ulama Islam mengatakan bahawa berdasarkan hadis-hadis yang sahih, rasul yang pertama ialah Nuh alaihi salam. Perbezaan rasul dan nabi, ulama khilaf, berbeza pendapat. Al-ma'ruf yang diketahui, rasul ialah nabi yang diutuskan kepada umat tertentu. Dan bila mana seorang nabi diutuskan oleh Allah kepada umat tertentu, membawa ajaran dan mesej yang khusus seperti diturunkan Alkitab wahyu, maka jadilah dia sebagai rasul. Itu perbezaan nabi dan rasul. Nabi ni orang yang dapat wahyu. Maka sebab itu kata para ulama, nabi ni perempuan pun boleh. Sebagaimana pendapat yang mengatakan bahawa Maryam alaiha salam adalah nabi kerana didatangi oleh malaikat Jibril dan beliau juga menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Manakala rasul hanya kaum lelaki. Rasul diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum, membawa wahyu berupa kitab, berupa ajaran-ajaran yang disusun kepada kaum tersebut, yang dikenali sebagai syariat. Maka rasul ini adalah nabi yang ada tugasan untuk membawa syariat dan ajaran yang khusus. Itulah perbezaan di antara rasul dan seorang nabi. Maka kata para ulama, baik nabi baik rasul semuanya diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran tauhid. Yang dikatakan tauhid ialah mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang disebut oleh para ulama huwa ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam ibadah. Baik, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, tauhid ini
Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang meninggal pada tahun 751 Hijrah, adalah merupakan asas kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul dan ajaran Islam itu sendiri. Sehingga kan Al-Quran itu seluruh ajarannya berkenaan Tauhid. Yang mana bermaksud Tauhid ini bertujuan mengesahkan Allah di dalam segala perbuatan manusia. Kerana itu Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yang meninggal pada tahun 256 Hijrah meletakkan satu bab dalam kitabnya, bab last sekali. Kitab Sahih Al-Bukhari, dia bubuh bab yang last sekali, kitab last sekali. Tajuknya ialah Kitabut Tauhid Raddu ala Jahmiyah. Kitab Tauhid menjawab dakwaan-dakwaan Jahmiyah. Baik. Kenapa dalam Sahih Al-Bukhari kitab Tauhid ni duduk last sekali? Kerana kata para ulama, manifestasi kepada seluruh isi kandungan kitab Sahih Al-Bukhari itu mula dengan bab iman, bab permulaan wahyu dan sebagainya, bab ilmu, sampai habis semuanya berakhir dengan Tauhid. Makna kata Tauhid adalah asas kepada seluruh ajaran Islam. Maka sebab itu Imam Al-Bukhari meletakkan bab maja'a fi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhid, ila tauhidillahi tabaraka wa ta'ala. Dalam Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari meletakkan satu bab pada menyatakan seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk mengajak mereka kepada mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, bila kita sebut tentang tauhid ni, bila kita sebut tentang tauhid, kita kena faham tiga perkara. Tauhid maksudnya mengesahkan Allah. Okey, tauhid mengesahkan Allah. Dua, tauhid, kalau kita bincang tentang tauhid, maka lawannya ialah syirik. Lawannya ialah syirik. Dan yang ketiga, tauhid yang dikatakan mengesahkan Allah dalam perkara-perkara apa? Dalam bab mana yang dikatakan tauhid, dalam bab mana yang dikatakan boleh kalau kita tidak tauhid? Kat mana nak kena tauhid, kat mana yang tak perlu tauhid? Baik. Nampak simple dan mudah, tapi sebenarnya ia adalah suatu perkara yang perlu dipelajari. Maka sebab itu Allah berfirman dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Bila disuruh kita fa'lam, maka kita kena belajar. Kita kena belajar. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, dalam nota yang saya beri kepada tuan-tuan sangat ringkas, sebagai outline, sebagai panduan dalam membimbing kita memahami isi kandungan kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Kita boleh baca kemudian. Cuma kita nak sebut bahawa Tauhid yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul, Tauhid yang bagaimana. Untuk makluman sahabat-sahabat sekalian, pelajaran Tauhid ni jadi masalah. Tuan-tuan pergi mengaji di sekolah-sekolah agama, di pondok-pondok, pergi mengaji di masjid-masjid, bila cerita bab tauhid dia jadi keliru. Dia jadi keliru pasal apa? Pasal kita baca dalam kitab-kitab tauhid, kita jadi pening. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buka kitab-kitab akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang ada. Bila mai cerita tentang tauhid, tuan-tuan akan jumpa dua jenis aliran. Satu aliran yang dikenali sebagai aliran Asy'ariyah Maturidiyah. Tanpa bermaksud kita nak hina, kita nak kutuk, kita nak kritik mana-mana aliran, sebab itu bukan tujuan kita pagi ini. Kalau kita nak buat pengisian tentang mengkritik aliran Asy'ariyah
Maturidiyah, kita kena buat daurah yang khusus, seminar lain. Tak menang tangan. Sebab majoriti ulama Islam, khususnya di era mutaakhir, sejak daripada berakhir zaman Salah pada tahun 300 Hijrah, semua Asy'ariyah, hampir semua lah, majoriti Asy'ariyah. Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy'ariyah. Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi, Imam Nawawi Asy'ariyah. Belum lagi ulama-ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i, semua Asy'ariyah. Imam Al-Baihaqi Asy'ariyah. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, bila kita lihat dalam kitab-kitab mengaji akidah yang beraliran Asy'ariyah, sebut pasal tauhid, kita akan jumpa mengaji sifat 20. Kita akan jumpa sifat 20. Ada masalah tak sifat 20? Baik. Sifat 20 tak ada masalah. Yang masalah kat kita, iaitu bila kita pergi mengaji sifat 20, kita akan jadi masalah sebab kita tak dapat nak apply dalam hidup kita. Macam mana nak tauhidkan Allah dalam ibadat kita, dalam solat kita, dalam urusan seharian kita. Sebab sifat 20 dia tak cerita pasal kita, dia cerita pasal Allah. Sifat 20 duk cerita pasal Allah begini, Allah begitu, zat Allah, sifat Allah, af'al Allah, perbuatan Allah begini, perbuatan Allah begitu. Dia cerita pasal Allah saja, dia tak cerita pasal kita. Jadi kita pun duk pergi mengaji di masjid, duk pergi mengaji di pondok, duk pergi mengaji di pusat-pusat pengajian Islam. Tok Guru duk cerita kitab tauhid, Tok Guru duk cerita bab akidah, bab mengenal Allah, bab ma'rifatullah, bab usuluddin, duk cerita pasal sifat Allah begini begitu. Zat Allah begini. Af'al Allah, perbuatan Allah macam ni. Kita pun duk dengar. Itu belum campak bab masuknya ilmu mantik dan ilmu kalam. Lagi pening. Tok Guru nak bagi kata kita tak pening. Dia kata, ni susah ni nak mengaji ni, bab akidah ni susah ni. Orang mengaji 8 tahun pun tak faham lagi. Sudah. Dia kata, wah ni mengaji 8 tahun pun tak boleh faham lagi ni nak kena mengaji lama ni. Kita pun terfikir, kalaulah punya susah nak faham akidah dan tauhid ni, 8 tahun mengaji pun tak habis-habis lagi, agak-agak orang nak masuk Islam macam mana? Sahabat Nabi yang masuk Islam macam mana? Punya susah lah. Ada di kalangan sahabat Nabi, mereka beriman waktu pagi, waktu petang berjihad dengan Rasulullah. Ada sahabat Nabi SAW duduk di pendalaman. Dia mai jumpa Nabi sekali masuk Islam, belajar dengan Nabi tentang Islam. Nabi sempat bercakap dengan dia, sembang dengan dia, ajak dia pasal Islam dalam satu jalsah. Jalsah ni dalam satu majlis duduk dengan Nabi. Lepas tu dia pun balik ke kampung halaman dia, tak jumpa Nabi dah. Habis macam mana tauhid dia, macam mana akidah dia? Kita nak mengaji akidah dengan Tok Guru pun 8 tahun tak habis. Tok duk cerita bab zat Tuhan saja tak habis. Zat yang menempel padanya sifat, zat yang padanya seperti gula ni, gula tu putih tu zat, tapi sifat dia maneh. Maneh tu bukan zat, maneh tu sifat. Duk bahas bab gula pula. Kita pun duk ambil masalah nak faham apa Tok Guru nak kata. Maka zat ni tuan-tuan, dia ada zat putih tu zat. Hak warna putih tu zat. Tapi putih yang kita nampak tu pun, putih tu pun warna tu pun sifat, bukan zat. Sudah lagi pening. Lagi pening, makin pening pula. Lepas tu pula bila masuk pada bab Tuhan ni, dia tak ada ruang, dia tak pakai ruang, dia tak ada jisim, dia tak berjisim, dia tak menggunakan ruang, dia bukan objek. Lagi pening. Dia tak bertempat, lagi pening. Dia mula dah pening. Yang student ni lah sekali
daripada penerangan guru ni, Tuhan ni macam tak ada langsung lah. Dia bukan ni, dia bukan ni, bukan ni. Tapi dia ada. Tapi dia tak duduk dalam ruang. Tuan-tuan. Jadi begitulah. Duk bahas, orang jadi pening. Kita duk dengar, Nabi ajak dulu macam ni ya. Timbul persoalan. Nabi dulu duk ajak akidah, duk ajak tauhid dekat sahabat-sahabat macam ni ya. Tuan-tuan jelas tak? Dapat tangkap sikit tak? Mukadimah kita. Maknanya, sistem pengajian tauhid, akidah yang ada dalam masyarakat kita adalah sistem pengajian akidah dan tauhid yang telah dimasuki unsur pengaruh falsafah, pengaruh ilmu kalam yang menggunakan kaedah mantik, kaedah logika dalam menghuraikan tentang ketuhanan. Kita bukan nak bincang bab salah tak salah. Kita nak bincang bab bagaimana kita nak beramal dengan tauhid yang macam tu. Susah nak amal. Sebab pusing tauhid tu duk bincang pasal Tuhan yang kita tak nampak. Dia tak bincang pasal diri kita. Benarkah itu tauhid yang Nabi bawa? Yang mana Nabi berjuang di Mekah. Menyampaikan dakwah Islam, seruan la ilaha illallah, kalimah tayyibah, kalimah yang manusia berakhir dengan kalimah ini, dakhalal jannah, dia akan masuk syurga. Adakah Nabi duk bawa dakwah kepada para sahabat di Mekah, duk cerita dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Tuhan itu ada, lawannya tiada? Dalil adanya Tuhan baharu alam ini. Adakah itu yang Nabi bawa kepada para sahabat, pada orang-orang Mekah musyrikin? Abu Jahal pun tak setuju. Abu Jahal pun lawan balik. Adakah itu tauhid yang dibawa oleh Nabi SAW? Maka sebab itu kita mendapati bahawa kalau dilihat daripada Al-Quran dan hadis, dia tak ada sinergi antara akidah Asy'ariyah, akidah Maturidiyah, akidah yang difahami berdasarkan asas ilmu kalam ni. Dia tak sinergi dengan akidah yang dibawa oleh Nabi, oleh Al-Quran yang diperjuangkan oleh para sahabat. Dia tak sinergi. Dia tak tally. Orang kata tak tally, tak selari. Tuan-tuan jelas tak? Habis akidah macam mana yang Nabi bawa? Tauhid yang macam mana yang Nabi bawa? Kita lihat dalam Sahih Al-Bukhari, dalam kitab Tauhid. Kita lihat dalam tauhid yang dikarang oleh ulama-ulama yang asal, ulama-ulama Islam yang awal-awal. Antaranya seperti yang disebut oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang meninggal pada tahun 321 Hijrah. Al-Imam Ibnu Manda yang meninggal pada tahun 395 Hijrah. Al-Imam Abu Bakar At-Turtusi yang meninggal pada tahun 520 Hijrah. Mereka ni semua duk sebut dalam tulisan mereka berkenaan tauhid yang dikenali dengan nama uluhiyah. Mereka ni disebut dalam kitab mereka tauhid yang dikenali dengan nama rububiyah. Mereka disebut dalam kitab mereka tauhid yang diberi nama asma' was sifat. Tauhid yang dikenali sebagai tauhid terbahagi kepada tiga: rububiyah, uluhiyah, asma' was sifat. Ada orang kata tauhid terbahagi kepada tiga ni rekaan Ibnu Taimiyah. Itu tidak benar. Imam Ibnu Taimiyah meninggal dunia pada tahun 728 Hijrah. Dia bukan orang pertama yang menggunakan kalimah uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Dia hanya nakal dari ulama sebelumnya. Baik. Maka ulama-ulama
yang berada di larangan, di lapangan dakwah yang berteraskan manhaj salaf, maka mereka berusaha menggali pelajaran tauhid daripada Quran dan hadis, dan mereka menemui tauhid yang benar-benar bermanfaat kepada hamba, iaitu tauhid yang dikenali sebagai tauhid al-ibadah. Tauhid dalam mengibadahkan diri kita kepada Allah. Dan tauhid yang membincangkan bukan pada pasal Tuhan, pasal hamba. Bagaimana kita nak beribadah kepada Allah? Kita tauhidkan Allah dengan tidak menyekutukan Allah dalam perbuatan kita, dalam doa kita, dalam harapan kita, dalam takut kita, dalam cinta kita, dalam ketaatan kita, dalam kepatuhan kita. Maka itulah tauhid yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berperang dengan orang-orang musyrikin dalam peperangan Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijrah, bukan sebab Abu Jahal, Abu Sufyan kata Allah seperti makhluk, Allah bertangan, Allah berkaki, Allah adalah sama dengan makhluk, atau kerana Abu Jahal, Abu Lahab menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak. Nabi SAW memerangi Abu Jahal, Abu Lahab, dan memerangi Abu Sufyan, memerangi orang-orang Quraisy kerana mereka menjadikan Allah adanya andad, sekutu-sekutu, saingan-saingan yang terdiri daripada tawarit, iaitu berhala-berhala, torut-torut yang disembah. Kerana orang-orang Arab jahiliah mengambil sembahan-sembahan selain Allah yang terdiri daripada berhala-berhala yang begitu banyak, seperti Hubal, seperti Latta dan Uzza, seperti Manat, yang mereka sembah berhala-berhala ini untuk meminta pertolongan, meminta barakah, meminta bantuan, mendapatkan rezeki, untuk mengkabulkan hajat, atau mereka sembah berhala-berhala ini supaya mereka lebih dekat dengan Allah. Maka atas tujuan itulah Nabi memerangi orang-orang musyrikin, sebab mereka menjadikan ibadah mereka tidak tulus kepada Allah, tidak suci kepada Allah, tetapi dicemari dengan sekutu-sekutu, saingan-saingan kepada Allah. Maka Nabi memerangi orang-orang musyrikin, berjihad menentang mereka, mengkafirkan mereka, menggelarkan mereka sebagai orang-orang musyrik, kerana mereka menjadikan Allah disekutukan dalam ibadah. Itulah tauhid yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah tauhid yang diperjuangkan oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Uthman, oleh Ali, oleh para sahabat dan para salaf. Tauhid yang mengajak kepada manusia beribadah hanya kepada Allah, iaitu tauhid yang kalimahnya tertegak pada satu lafaz, la ilaha illallah. La, kalimah penafian yang tegas. Ilahan, tidak ada sembahan dan Tuhan yang diminta doa, yang ditundukkan diri kita kepadanya, sujud kepadanya, yang kita takut kepadanya, yang kita harap kepadanya, yang kita gerun kepadanya, yang kita patuh kepadanya. Tidak ada ilah. La ilah, tidak ada ilah. Illa, kecuali, iaitu kalimah isbat, penegasan. Illa, kecuali. Istisna, kecuali Allah. Tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak al-ma'bud, yang ditundukkan, yang kita patuh, yang kita abdikan diri, illallah, kecuali kepada Allah. Maka tauhid yang dibawa oleh Nabi sekitar semuanya pasal la ilaha illallah. Adapun tauhid yang kita sebut daripada Asy'ariyah, daripada Maturidiyah, daripada ahli kalam,
mereka tak membina tauhid mereka pada kalimah la ilaha illallah. Tetapi tauhid mereka berputar-putar tentang kalimah muqalafatu lil hawadis. Ahli kalam tauhid mereka bukan pada la ilaha illallah. Ahli kalam tauhid mereka pada muqalafatu lil hawadis, bersalahan Allah dengan benda baru. Pimai-pimai tang tu, pimai-pimai pusing kok tu. Pasal Allah tak sama dengan makhluk. Itulah tauhid mereka. So beza tuan-tuan, beza. Satu pihak berbincang tentang tauhid menuju ke timur, satu pihak berbincang tentang tauhid pergi ke barat. Tauhid kita ke timur, tauhid mereka ke barat. Tauhid kita mengabdikan Allah dalam ibadah, tauhid mereka menjadikan Allah beza dengan makhluk. Ianya berbeza. Jelas tak? Kenapa jadi begitu? Itu kita kena lihat daripada cerita sejarah. Cerita sejarah. Pada asasnya tuan-tuan, masalah manusia dari dulu sampai hari ini hanya berlegar-legar pada 3 benda. Manusia ni masalah dia dari dulu sampai sekarang 3 benda. 1, fanatik dan ta'assub. Fanatik dan ta'assub. 2, masalah kita dari dulu sampai sekarang taklid buta. Taklid buta. Kita tak mengkaji, malah nak menyelidik, malah nak mengaji. Taklid buta. Ini fitrah, ini sifat manusia. Tuan-tuan, kajian-kajian psikologi dibuat oleh ahli pemikir, ahli perubatan, ahli kaji otak. Dia buat kajian. Manusia ni memang fitrah dia suka mengikut. Tuan-tuan tak percaya? Tuan-tuan pergi pekan, tiba-tiba nampak orang lari, tuan-tuan buat apa? Lari juga. Betul tak? Kita pergi pekan, nampak orang lari. Kita pun, pasal apa lari ni? Pasal apa lari ni? Tanya, pasal apa lari? Dia tak jawab, dia lari. Tanya, pasal apa lari? Dia lari juga. Semua pekat lari. Agak-agak kita buat apa? Lari juga. Lari juga, lari. Kita tak duduk tang tu lah. Mereka dia lari. Biar api kat mereka, aku nak berjalan juga. Tak. Kita pergi pekan, nampak orang lari. Semua lari-lari. Kita pun duduk relax. Jenis rokok, keluar rokok dulu. Ketuk-ketuk rokok. Cucuk api tu. Bohong lah. Orang lari. Pasal apa lari? Tak jawab. Pasal apa lari? Tak jawab. Kita buat apa? Kita pun lari juga. Itu fitrah manusia. Kajian dah dibuat oleh pakar-pakar perubatan. Maka ini masalah manusia dari dulu sampai sekarang. 1, fanatik. 2, taklid buta. Kita ikut dia. Kita malah nak persoal. Dan yang ketiga, masalah manusia daripada dulu dan sekarang, kita menghadapi masalah iaitu pada sikap kita malah untuk keluar dari lingkungan keselesaan, comfort zone. Pakcik kata tadi kepompong kita, betul. Kita malu, kita malah nak keluar daripada keselesaan, daripada kepompong kita. Sebab tu kita kan kat masjid Kelamai, kalau dah suka spot tu, duduk tang tu lah. Sampai tempat duduk tu dah ada bekas cop bentuk punggung kita tu. Berbekas tang tu. Kalau dah suka satu tu, dia main tang tu lah, tak ada tempat lain. Ini manusia. Sedangkan sunnah digalakkan kita banyakkan tempat sujud, pindah-pindah tempat. Manusia ni memang dia suka satu tempat, tang tu je. Dia takkan berubah dah. Jadi apa kaitan 3 benda ni tuan-tuan dengan akidah? Sangat berkait. Ini saya cerita sejarah bagaimana isu dalam akidah menjadi pertikaian para ulama. Cerita dia secara kasar lah, secara kasar kita nak bahas bagi faham isi kandungan kitab ni. Pertamanya, pada zaman Nabi SAW, dakwah yang Nabi bawa ialah tauhid ibadah. Tauhid yang menjadikan manusia mengabdikan diri hanya pada Allah, membebaskan manusia daripada kongkongan syirik,
kongkongan pengabdian kepada makhluk. Maka sebab itu Nabi datang memerdekakan manusia daripada mengabdikan diri kepada makhluk, supaya manusia hanya mengabdikan diri pada Allah. Yang ini kita jelas. Nabi berdakwah di Mekah, Nabi berdakwah di Madinah, sehinggalah Nabi wafat. Kalimah yang Nabi bawa tetap satu, la ilaha illallah, tauhid al-ibadah. Kefahaman tauhid ni ada dalam Quran, ada dalam hadis. Tak payah duk pusing-pusing, tak payah duk bawa ilmu kalam, tak payah duk bawa ilmu mantik. Benda ni jelas dalam Quran, jelas dalam hadis. Dalam hadis Muaz misalnya yang akan kita baca nanti, Nabi sebut tentang keutamaan tauhid la ilaha illallah. Ketika mana Nabi mengutuskan Muaz ke Yaman, Nabi kata, awalu an tad'un nas, benda pertama yang kamu nak kena seru manusia ialah mentauhidkan Allah. Mengajak mereka mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Itu tauhid yang dibawa oleh Nabi, jelas dalam Quran, jelas dalam hadis. Bila mana Nabi pecahkan berhala-berhala di kota Mekah, ketika mana berlakunya Fathul Mekah pada tahun ke-9 Hijrah, Nabi kata apa? Nabi kata, kamu tidak akan disembah lagi selama-lamanya. Kejayaan Nabi membuka kota Mekah, membebaskan daripada syirik dan sekutu-sekutu bagi Allah. Baik tuan-tuan. Baik. Bila Nabi wafat, Nabi meninggal dunia pada tahun ke-11 Hijrah, pada akhir tahun ke-11 Hijrah. Nabi wafat, naik Abu Bakar jadi khalifah. Bila Abu Bakar naik jadi khalifah, musyrik, istilah musyrik ni maknanya orang yang syirik. Orang yang syirik boleh dikatakan sudah pupus pada zaman Abu Bakar, diperangi oleh Abu Bakar, diperangi oleh Nabi. Pada zaman Abu Bakar muncul golongan-golongan yang murtad. Golongan-golongan yang murtad kerana pertama, mereka enggan membayar zakat, enggan menerima salah satu daripada rukun Islam, dan menafikan kewajipan membayar zakat yang telah sabit dalam Quran dan hadis. Dia tolak. Mereka kata, kami bayar zakat hanya pada Muhammad. Muhammad dah mati, kami tak perlu bayar zakat. Yang kedua, kerana munculnya golongan-golongan yang mengaku sebagai Nabi. Golongan-golongan yang mengaku sebagai Nabi. Nabi-Nabi palsu. Sedangkan Rasulullah SAW telah menyebut, la nabiyya ba'di, tak ada Nabi selepas aku. Yang ketiga, antara penyebab masalah yang berlaku pada zaman Abu Bakar ialah ancaman daripada Rom dan Persia yang masih wujud. Kerajaan Rom yang menjadikan Kristian sebagai agama mereka, yang mana dalam salah satu dasar agama Rom menganggap Allah memiliki anak. Ini sudah tentu adalah ucapan syirik. Bagaimana pula dengan Parsi? Parsi adalah agama Majusi. Parsi kerajaan yang menyembah api, bulan, bintang, makhluk yang pelbagai, dan mereka juga mempercayai kepercayaan-kepercayaan yang pelbagai. Agama-agama seperti animistik, maknanya percaya pada unsur tanah, unsur api, unsur angin dan sebagainya. Maka apa yang berlaku tuan-tuan? Pada zaman Abu Bakar, perjuangan Nabi diteruskan, tetapi musuh yang dihadapi sudah sedikit berbeza dengan musuh di zaman Nabi. Kemudian pada zaman Umar, kerajaan Parsi dijatuhkan. Pada zaman Umar, kerajaan Parsi dijatuhkan. Dan kerajaan Rom telah ditewaskan pada zaman Umar, sehingga Palestin kembali ke tangan umat Islam. Apa yang berlaku? Pemerintahan Islam diambil alih oleh Osman, diambil alih oleh Ali.
Kemudian pemerintahan Islam diambil alih oleh Al-Hasan selepas kematian Ali pada tahun 40 Hijrah. Kemudian Al-Hasan jadi khalifah 2 tahun, digantikan oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan yang meninggal dunia pada tahun 60 Hijrah. Apa yang berlaku selepas itu? Kerajaan Islam ditakbir oleh anak cucu cicit keturunan Sayyidina Muawiyah yang mengasaskan kerajaan Umayyid. Umawi, kerajaan Umawi. Apa yang saya nak cerita ialah kerajaan Islam berkembang. Kalau dulu cuma tanah kepulauan Arab, Juzur Arabiah, cuma semenanjung Arab, sekarang dah berkembang Islam sampai ke Iraq, sampai ke Bahrain, Qatar, sampai ke Afrika, sampai ke Eropah. Andalus dan sebagainya menjadi sebahagian negara Islam. Dan bila Islam berkembang, Rom dan Parsi dah jatuh. Penganut-penganut Islam bertambah. Orang-orang ajam masuk Islam. Orang ajam ni orang bukan Arab. Dan mereka masuk Islam, mereka bawa saki-baki lagis. Mereka bawa saki-baki kepercayaan agama-agama lama. Agama-agama Kristian, agama-agama Zoroaster, agama Majusi, agama-agama falsafah, saki-baki aliran-aliran pemikiran daripada Plato, Socrates dan sebagainya masuk dalam masyarakat Islam yang berkembang pada waktu itu. Dan pada zaman kurun ke 100 Hijrah, 200 Hijrah, ketika mana tamadun Islam memuncak, khususnya pada zaman Harun al-Rashid, dibuka pusat-pusat kajian ilmu, penterjemahan kitab, dibuka Baitul Hikmah. Kan kita baca dalam sejarah zaman Harun al-Rashid dibuka Baitul Hikmah. Bila dibuka pusat pengajian kitab Baitul Hikmah dan sebagainya, penterjemahan karya-karya daripada bahasa asing ke bahasa Arab, bahasa Rom ke bahasa Arab, bahasa Greek diterjemah ke dalam bahasa Arab, ilmu-ilmu mereka dibawa masuk, falsafah dan sebagainya, muncul da'ayah pemikiran-pemikiran sesat dalam umat Islam. Bermula daripada zaman Sayyidina Ali dengan Muawiyah, pertempuran para sahabat tahun 40 Hijrah, tahun 36 Hijrah selepas wafatnya Osman, kita menyaksikan muncul kelompok sesat yang tak pernah ada zaman Nabi seperti Syiah, Khawarij yang membunuh Osman bin Affan. Maka ulama pada zaman Nabi, sahabat-sahabat pada zaman Nabi, mereka terpaksa berhujah dengan orang-orang Khawarij dan orang Syiah. Al-Quran, hadis Nabi ketika baginda hidup, musuh Nabi musyrikin. Tapi pada zaman sahabat, musuh mereka bukan lagi musyrikin, musuh mereka pemberontak Khawarij. Macam mana Sayyidina Ali nak berdepan dengan Khawarij? Mereka Islam, sembahyang, baca Quran, puasa, solat malam, dan ibadat mereka lagi dahsyat, rajin beribadah. Macam mana Sayyidina Ali nak lawan Khawarij? Kalau dilihat dalam Quran, Quran turun kepada Nabi lawan musyrikin, bukan lawan Khawarij. Kalau Sayyidina Ali lihat pada hadis-hadis Nabi, Nabi sepanjang hayat berjuang lawan Abu Jahal, lawan Abu Lahab, lawan pengikut Abu Jahal dan Abu Lahab, iaitu orang musyrikin hak sembah berhala. Tapi zaman Sayyidina Ali, Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, mereka duduk berdepan dengan Khawarij yang Islam, yang beriman, yang mengucap 2 kalimah syahadah, tapi memberontak pada khalifah, menghalalkan darah orang Islam, menafsirkan Al-Quran guna logik akal, tidak menerima hadis, mengatakan nahnu rijal wa humur rijal, humur rijal wa nahnu rijal. Depa tu sahabat Nabi orang lelaki, kami pun orang lelaki. Awak, depa ingat depa seorang boleh faham Quran, kami pun boleh faham Quran. Mereka menolak hadis menggunakan akal mereka. Ini ciri-ciri orang-orang Khawarij yang diriwayat dalam sirah.
Dapat tangkap tak tuan? Ayat Quran turun dekat Nabi, lawan dengan musyrikin. Ayat Quran turun kat Nabi lawan orang kafir, orang musyrikin. Nabi sendiri, sejarah dia, sunnah dia, akidah yang Nabi bawa lawan orang kafir musyrikin. Tapi zaman Abu Bakar, zaman Umar, lawan kafir musyrikin, lawan orang-orang kafir yang tak beriman. Tapi bila mai zaman Islam dah berkembang, zaman Umar, zaman kestabilan, zaman Osman, muncul Khawarij. Islam tapi memberontak dan menghalalkan darah orang Islam dan mengkafirkan orang Islam. So macam mana Ali nak berdepan dengan Khawarij? Macam mana sahabat Nabi nak berdepan dengan Khawarij? Maka mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan kaedah-kaedah yang diterbitkan daripada Quran yang dapat menjadi panduan dalam berurusan dengan Khawarij. Mereka gunakan hadis-hadis Nabi yang mempunyai petunjuk-petunjuk yang dapat digunakan cara nak berurusan dengan Khawarij. Contohnya Nabi pernah menyebut tentang akan keluar daripada umat ini satu kaum yang akan membaca Al-Quran tetapi bacaan mereka tidak melewati kerongkong mereka. Maka sahabat-sahabat Nabi menafsirkan golongan ini Khawarij. Maka orang-orang Khawarij ini diperangi di Nahrawan, diperangi oleh Ali Ibn Abbas dan sebagainya. Dan dalam peperangan melawan Khawarij, Sayyidina Ali tidak mengkafirkan Khawarij, tak kafirkan Khawarij sebab mereka masih Islam. Kaedah lawan Khawarij yang dipakai oleh Sayyidina Ali, kita tidak serang mereka sehingga mereka dulu yang serang kita. Itu satu. Yang kedua, ketika berlawan dengan Khawarij, harta mereka kita tak rampas. Rumah mereka kita tak runtuhkan. Anak isteri mereka kita tak ambil sebagai ghanimah kerana mereka masih Muslim. Jelas, itu kaedah lawan dengan Khawarij. Itu cara. Dan cara Ali, sahabat Nabi, Ibnu Abbas berhadapan dengan Khawarij ini, cara-cara mereka menjadi satu kaedah yang dikenali sebagai manhaj ahli sunnah berdepan dengan Khawarij. Setakat ini je. Kemudian muncul pula Syiah, penyokong-penyokong Ali. Angkat Ali, mai hadis-hadis palsu. Nabi gedung ilmu, Ali adalah pintunya. Itu contoh hadis palsu lah. Jadi angkat Sayyidina Ali, mengkultuskan Sayyidina Ali sebagai pemimpin pilihan dan sebagainya. Maka ulama-ulama sunnah pun mula mengatur langkah, ambil ayat-ayat Quran yang dapat jadi panduan, hadis-hadis yang dapat jadi panduan, nak berhadapan pula dengan golongan-golongan Syiah. Dan cara mereka ambil ayat Quran dan hadis untuk jadi panduan nak berhadapan dengan Syiah dikenali sebagai manhaj, kaedah-kaedah tu. Baik, berlalu pi Syiah, berlalu pi Khawarij. Lepas zaman Muawiyah pula, zaman Yazid, zaman-zaman selepas itu, mai pula penyakit-penyakit baru. Penyakit apa pula? Penyakit muncul golongan-golongan seperti Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan bawa ajaran Jahmiyah. Dia mai daripada Khawarij itu, mai pula ajaran Jahmiyah. Apa yang dibawa oleh Jahmiyah? Dia mula gunakan falsafah, guna logik akal dalam mentakwil, dalam mengulas ayat-ayat Al-Quran, usul-usul keimanan dengan cara yang tak pernah digunakan kaedah itu oleh Nabi, oleh para sahabat, oleh ahli sunnah. Dia mula mengatakan bahawa takdir manusia tidak ditetapkan oleh Allah. Dia mula mengatakan bahawa pengetahuan Allah terhad.
Allah cuma tahu benda yang terjadi sampai saat ni, hari ni. Esok Allah tak tahu. Sebab esok belum jadi lagi. Macam mana Allah boleh tahu sesuatu yang belum terjadi? Kalau Allah sudah mengetahui apa yang telah terjadi, itu bermakna Allah telah memaksa kehendak dia pada hamba. Maknanya kita semua ni terpaksa. Muncul pula golongan Jabariyah. Muncul pula istilah Qadariyah. Muncul satu-satu puak mai. Muncul pula golongan yang dikenali sebagai Mu'tazilah, seperti Wasil bin Atta' dan sebagainya. Sorang mai puak-puak ni. Maka pada zaman tu tuan-tuan, kalau dulu Nabi lawan musyrikin, Quran turun kepada Nabi guna untuk lawan musyrikin. Hadis yang Nabi buat, hadis yang Nabi sampaikan pada sahabat ketika dalam proses lawan musyrikin. Tapi musuh dah berubah. Pada zaman sahabat, zaman tabi'in, musuh ketika itu bukan lagi musyrikin, musuh ketika itu orang-orang Syiah, orang Khawarij, orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah, orang Qadariyah, orang Jabariyah. Sekok mai. Nak kata mereka ni musyrikin, mereka bukan musyrikin. Nak kata mereka sembah berhala, mereka tak sembah berhala. Maka metod manhaj nak lawan mereka dibuat oleh ulama ketika itu, para tabi'in ketika itu, daripada Quran, daripada hadis, dibuat senjata daripada Quran dan hadis. Senjata tu kita panggil metodologi. Metodologi ni manhaj lah. Manhaj untuk menentang mereka yang berpaksi kepada Quran dan hadis. Manhaj ahli sunnah wal jamaah. Akidah. Dibuat akidah tu lawan. Maka dibuatlah metod tu lawan dengan puak-puak ni. Dan ketika itu pada kurun ke-200 Hijrah, tokoh-tokoh ahli sunnah terdiri daripada ulama hadis. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal, meninggal pada tahun 241 Hijrah. Imam Ahmad paling lantang lawan Mu'tazilah, yang mana metod Mu'tazilah ni metod yang mai daripada Jaham bin Safwan, mai daripada Wasil bin Atta'. Metod logik, mendahulukan logik akal daripada nakli, daripada nas. Kaedah-kaedah ilmu falsafah ni tuan-tuan, dia jadi popular pada zaman tu. Sampaikan khalifah Islam pun terima sebagai mazhab rasmi negara, Mu'tazilah. Kenapa khalifah terima tuan-tuan? Takkan khalifah bodoh pergi ambil Mu'tazilah jadi mazhab rasmi negara? Pasal apa? Ada jawapan dia. Kita kena faham politik. Mu'tazilah memang sesat, tetapi perkara yang menyebabkan orang terpedaya dengan Mu'tazilah sebab apa tuan-tuan? Sebab offer yang menarik yang ditawarkan oleh Mu'tazilah. Apa yang dia offer? Okey, untuk maklumat tuan-tuan, zaman antara 100 Hijrah sampai ke 200 Hijrah ke 300 Hijrah, zaman tu zaman perkembangan ilmu, masuk mai ajaran-ajaran daripada falsafah, daripada Socrates, Plato yang dibawa masuk daripada Greek, masuk mai dari dalam masyarakat Islam. Bila mai zaman tu, muncul satu kaum, satu pemikiran di kalangan anak-anak muda, generasi-generasi selepas tabi'in, iaitu ajaran tak percaya Tuhan. Ajaran yang mengatakan bumi ni semua benda fana akan binasa. Semua benda akan binasa bila sampai waktu. Ajaran ini dikenali sebagai Dahriyun, golongan Dahriyun. Depa ni boleh dikatakan depa sembah waktu, sembah masa. Actually bukan depa sembah masa pun, depa memahami bahawa dunia ni terjadi dengan kebetulan. Macam kita sekarang, kita kata bumi ni terjadi dengan teori Big Bang. Alam semesta melalui pergerakan rawak, berlakunya alam semesta melalui letupan atom dan sebagainya, terbentuk alam, terbentuk bintang dan sebagainya. Tak kisahlah.
Mereka pun dulu mengaji ilmu astronomi, ilmu falak dan sebagainya. Mereka kata, bumi ini terjadi dengan sendirinya. Terjadinya bumi dengan sendirinya. Manusia ni dijadikan oleh proses kehidupan yang dikenali sebagai masa. Dan manusia akan mati jadi debu dan tak dibangkitkan semula. Jelas tak? Dahriun, orang kafir tak beriman dengan alam ni. Ni mai daripada Parsi, mai daripada pok-pok, daripada belah-belah tu. Ajaran Sakibaki, Zoroaster dan sebagainya. Dan pok-pok ni tuan-tuan, bila mereka main masuk dalam Islam, mereka campur aduk dengan falsafah, dengan ahli fikir. Daripada Rom main masuk. Mereka bawa kepercayaan Dahriun, tak mengaku Tuhan, Tuhan tak ada. Etis lah. Ulama-ulama Islam guna Quran, guna hadis yang Nabi guna, yang Nabi bawa, senjata yang Nabi bawa, Quran, hadis untuk lawan pokok ni. Allah berfirman dalam hadis Nabi, tidakkah kamu melihat alam ni semua? Tapi bila bawa ayat Quran, bawa hadis ke pokok ni, mereka tak makan. Sebab mereka dididik dengan pemikiran ilmu logika, ilmu falsafah. To question everything, untuk mempersoalkan segala benda. Siapa create kita? Siapa create ni? Siapa cipta ni? Siapa cipta ni? Siapa cipta ni? Siapa cipta? Allah. Ini cara fikir mereka. Jadi Imam Abu Hanifah diriwayatkan meninggal pada tahun 150 Hijrah, pernah berdebat dengan pok-pok ni di Iraq, Begitu juga imam-imam yang ada. Jadi tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan, bila dah jadi macam ni, maka muncul ulama-ulama yang berjinak-jinak dengan ilmu falsafah untuk menjawab pokok ni. Dan lama kelamaan mereka berhasil. Dan aliran falsafah mula take over dalam masyarakat Islam. Konon-kononnya digunakan untuk pertahankan Islam. Dan mereka itu adalah terdiri dari golongan-golongan Mu'tazilah. Maka kalau tuan-tuan baca dalam sejarah, tuan-tuan akan mendapati bahawa golongan yang berjasa mempertahankan akidah umat Islam, mempertahankan kewujudan Tuhan pada zaman tu, pok-pok Mu'tazilah. Sebab tu mereka jadi hero. Bila mereka jadi hero, mazhab Mu'tazilah diterima ramai. Faham tak? Sebab ulama sunnah ni, ulama hadis, mereka tak main-main falsafah. Macam contoh Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, mereka tidak menjawab persoalan yang belum berlaku. Ada orang yang tanya Imam Malik, wahai Imam Malik, apa pendapat kamu kalau suatu hari nanti orang begini begitu begini? Imam Malik akan tanya, dah jadi belum? Dia kata belum jadi lagi. Belum jadi, jangan tanya. Nanti dah jadi baru tanya. Faham tak? Itu kaedah dalam mazhab ahli hadis. Depa ni tak guna otak, bukan tak guna otak, jangan salah faham tak. Depa tak menggunakan logika, kaedah logik dalam menjawab hukum hakam agama. Beza dengan Abu Hanifah, mazhab ahli ra'i. Mazhab Imam Abu Hanifah, dia ada fiqh yang membincangkan perkara-perkara mustakbal. Fiqh benda yang belum jadi. Faham tak? Benda belum jadi lagi daripada bincang. Contoh kalau orang kata, ustaz, kalau ayat mani 2 kolah, apa hukumnya? Kan? Benda-benda yang tak jadi lagi, duk guna kalimah kalau. Ahli hadis pegang kepada hadis Nabi, kalau ni adalah fitnah daripada syaitan. Itu ahli hadis. Metod ahli fikir dalam mazhab Abu Hanifah, mereka ada kaedah. Kaedah bincang benda yang belum berlaku. Jadi untuk maklumat tuan-tuan, cara fikir logik ni, ahli ra'i ni, dalam berkembang menjadi ahli kalam dan sebagainya, mereka ni dapat sokongan orang ramai, diangkat sebagai tokoh. Dan antara orang yang membesar dalam aliran ni adalah Abu Hasan Al-Asy'ari, yang dikenali sebagai Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, pengasas kepada ajaran
atau aliran Asy'ariyah. Dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, pengasas kepada ajaran Maturidiyah. Mereka ni asal dalam Mu'tazilah, Al-Jubai dan sebagainya, Ibnu Kullab. Ajaran mereka ni konon-kononnya jadi hero dalam masyarakat sebab duk lawan dengan orang-orang yang tak percaya Tuhan. Sebab tu mereka bawa kaedah-kaedah, senjata yang mereka develop nak lawan dengan puak-puak yang tak percaya Tuhan, etis pada zaman tu, antaranya sifat 20. Subhanallah. Jadi golongan seperti orang-orang Mu'tazilah ni, mereka menggunakan serampang dua mata. Serampang dua mata ni maknanya satu cangkok mereka lawan dengan orang tak percaya Tuhan, satu cangkok lagi gunakan potensi itu, pengaruh tu untuk membina mazhab mereka dalam Islam, bertapak dalam Islam. Jadi sampaikan khalifah pun ikut mazhab mereka. Jadi hero lah, jadi hero. Jadi hero dalam masyarakat Islam, kononnya mereka lah yang mempertahankan umat Islam. Tetapi tuan-tuan, mazhab Mu'tazilah itu sendiri cacat merbah. Dia tak konsisten. Kalau kita kaji dalam ilmu firaq, ilmu perbahasan aliran dalam Islam, mereka tak konsisten. Satu tokoh jawab satu tokoh, jawab satu tokoh. Dan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dia isytihar keluar dari Mu'tazilah, bertaubat dari ajaran Mu'tazilah. Kerana banyak persoalan-persoalan tak dijawab. Contoh bagi orang Mu'tazilah, bila dia nak guna logik akal sangat, kita tanya mereka, budak-budak kalau mati masuk syurga ke masuk neraka? Mereka tak ada jawab. Sebab apa? Sebab nak kata masuk syurga, dia tak beramal soleh. Nak kata masuk neraka, dia belum buat dosa. Jadi mereka memperkenalkan kaedah baina manzilatain, duduk di antara syurga dan neraka. Ini pemikiran mereka, memperkenalkan kaedah baina manzilatain. Jadi kesimpulannya, puak-puak Mu'tazilah ni, disebabkan mereka ni ketegak, tak nak ikut Quran, tak nak ikut hadis, nak guna kaedah logika, akhirnya mereka dibantah oleh ulama-ulama sunnah seperti Imam Ahmad dan sebagainya. Dalam masa yang sama, mereka ada jasa sebelum ni untuk lawan dengan orang-orang yang tak percaya Tuhan. Sebab tu mereka develop kaedah-kaedah sistem. Maka aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah ni tuan-tuan, dibina pada zaman tu kaedah-kaedah metod mengaji akidah cara Asy'ariyah dan Maturidiyah ni lebih kepada berhadapan dengan kelompok yang tak percaya Tuhan. Sebab tu wujud, qidam, baqa, duk cerita pasal wujudnya Tuhan, duk cerita pasal sifat-sifat Tuhan, duk cerita pasal af'al Tuhan, perbuatan Tuhan. Sebab orang-orang etis duk tanya, habis Tuhan sekarang duk buat apa? Faham tak? Kalau Tuhan wujud, sekarang ni Tuhan duk buat apa? Jadi dia mainlah kaedah-kaedah sifat 20 nak bagi hurai apa kerja Tuhan, apa sifat Tuhan, macam mana zat Tuhan. Faham tak? Yang mana kaedah ni pun tak sunyi dari kritikan. Ada perbahasan yang mendalam duk kritik kaedah ni. Ala kuliah dipakai zaman tu nak lawan dengan orang-orang yang tak percaya Tuhan. Jadi bila berakhir zaman 400 Hijrah, 500 Hijrah, aliran ni sebenarnya bila naik Imam Ahmad, Mu'tazilah hampir jatuh. Tapi bila naik Imam Ahmad, Ahli Sunnah kembali berkuasa. Tapi tuan-tuan baca dalam sejarah kan, zaman 400 Hijrah, 500 Hijrah, 600 Hijrah, itu zaman malak umat Islam. Kenapa malak? Kerajaan Islam diserang oleh Tatar, oleh Mongol. Bila kerajaan Islam diserang oleh Tatar, menyaksikan empayar di Baghdad jatuh, Islam kehilangan khalifah, kerajaan Islam berpecah belah, negeri umat Islam berpecah-pecah.
minta maaf. Tak apa, ada ayat. Saya ingin ayat lagi betul. Tapi nak sebut kata, bila kerajaan Islam berpecah belah, umat Islam sudah menjadi lemah, mundur. Tuan boleh lihat apa kata Imam An-Nawawi zaman dia. Tuan boleh lihat apa kata Ibnu Taimiyah pada zaman dia, 600 Hijrah, 700 Hijrah. Zaman tu Islam teruk. Sampaikan muncul slogan pintu ijtihad sudah ditutup. Tutup dah pintu ijtihad. Taklid buta, khurafat, tahyul dah tersebar ke seluruh wilayah Islam. Muncul ajaran-ajaran seperti tarekat, ajaran-ajaran kesufian ambil alih dalam negeri Islam. Muncul kerajaan Syiah Fatimiyah di Mesir. Faham tak zaman tu? Kalau tuan-tuan baca dalam sejarah. Jadi bila menyaksikan zaman tu, ulama-ulama ni kalau tuan-tuan baca dalam sejarah, tulisan mereka, cara fikir mereka sangat berkait dengan zaman mereka hidup, sangat berkait. Maka itu antara punca akidah Asy'ariyah. Survive, maknanya survive ni maknanya hidup dalam sejarah. Pengaruh dia masih berkekalan ke negeri-negeri Islam. Dibawa oleh ahli-ahli fiqh, ahli-ahli fikir, ahli-ahli kalam ke negeri masing-masing. Tetapi bila mana mai tuan-tuan? Zaman tu, zaman Imam Ibnu Taimiyah, maka beliau kembali membawa semangat tajdid, pembaharuan kepada umat Islam, menghidupkan kembali budaya ilmu, budaya menentang taklid, budaya menentang ta'assub, mengajak orang Islam untuk kembali kepada Quran dan hadis. Maka ketika itu tauhid yang dipopularkan oleh Imam Ibnu Taimiyah mengembalikan umat Islam kepada tauhid yang dibawa oleh Nabi yang awal-awal. Tauhid mengabdikan diri kepada Allah. Tauhid menjadikan ibadat kita semata-mata kerana Allah, untuk Allah, dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Kembalikan fokus umat Islam kepada jalan hidup beragama generasi yang awal yang dikenali sebagai generasi salaf. Setakat ni je lah. Itu sejarah dia. Maka sebab itu tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita lihat dalam sejarah, bila mana umat Islam, kenapa masih orang ikut lagi aliran-aliran yang fatwa-fatwa yang kadang-kadang sudah tak relevan dalam zaman hari ini. Ta'assub, fanatik, taklid buta, dan malah nak keluar daripada keselesaan. Ibnu Taimiyah pada zaman dia berapa kali dituduh sebagai sesat, sebagai kafir, sebagai murtad, sebagai zindik dan sebagainya, hanya kerana berbeza dengan ulama-ulama sebelumnya. Bila mana Imam Ibnu Taimiyah bahas sifat-sifat Allah bersesuaian dalam ayat-ayat Al-Quran, tanpa takwil, tanpa ta'til, tanpa tafwid, ketika itu dia dituduh sebagai mujassimah, cuba nak menjisimkan Allah. Istilah-istilah yang diguna pakai oleh orang-orang Mu'tazilah, oleh orang-orang ahli kalam zaman 200 Hijrah, 300 Hijrah, ketika lawan dengan ateis, lawan dengan orang-orang yang menyatukan diri dia dengan Tuhan, diwujudkan semula. Nampak? Itu cerita dia. Setakat ni je lah tak? Ke saya syok sendiri je ni? Boleh faham kan? Saya ingat saya seronok sendiri juga. Jadi kalau tuan-tuan faham dah tu, jelas kita lega lah. Maknanya kita dapat faham kenapa ada Asy'ariyah, Maturidiyah dan sebagainya. Dia hanya metod cara nak menjawab orang-orang etis pada zaman tersebut, yang mana bukannya satu aliran yang mesti kena pegang. Kalau takkan kenal Tuhan. Tak. Kalau tuan-tuan lahir-lahir beranak-beranak, daripada beranak sampai mati tak pernah dengar Abu Hasan Asy'ari, Maturidi pun tak bahaya iman, selagi mana berpegang pada Quran dan hadis.
Metod tu hanya digunakan oleh para ulama untuk menjawab orang-orang yang tidak mengakui kewujudan Tuhan. Itu sahaja. Baik. Jadi Imam Ibn Taymiyah dia membawa semangat untuk orang-orang ramai berpegang pada Quran, pada hadis, dan imam-imam selepas dia Ibnul Qayyim, Imam Ibn Rajab Al-Hambali, Imam Ibn Muflih dan imam-imam yang lain lah. Sampailah kepada zaman Imam Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dan imam-imam selepasnya. Sampai pada Imam Asy-Syaukani, sampai pada Imam Asy-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi zaman Syekh Muhammad Abdul Wahab ni, pada zaman dia, musuh dia bukan orang yang tak mengaku Tuhan. Zaman dia, orang yang dia berdepan bukan orang yang tak mengaku Tuhan, percaya Tuhan. Jadi nak pakai kaedah sifat 20 tak ada faedah. Dia berdepan dengan orang yang percaya Tuhan, tetapi percaya pokok boleh bagi manfaat dan mudarat. Lintas pokok, tok nenek, anak cucu tumpang lalu. Zaman Syekh Muhammad Abdul Wahab, zaman orang sembelih kambing bukan dengan nama Allah, sembelih kambing dekat kubur atas nama Syekh Abdul Qadir Jilani. Zaman Syekh Muhammad Abdul Wahab, orang sembelih binatang bukan kerana Allah, sembelih binatang korban untuk upacara-upacara tertentu. Zaman orang berdoa kepada batu-batu keramat. Ada batu yang mereka anggap keramat, mereka berdoa kat batu. Ada tiang bumbung apa yang mereka rasa ini special ni, doa kat situ. Zaman orang percaya kepada burung. Burung ni kalau burung cak-cak ke, burung wak-wak ke, main duduk atas rumah, ni tak lama lagi ni ada orang nak mampir, nak mati. Zaman orang percaya pada benda-benda ni. Zaman orang percaya kalau bintang ni beranak bulan berapa? Bulan 2. Beranak bulan 2 ni kalau ikut bintang Sagittarius ke, bintang apa ke, ni tak lama lagi bankrupt dah ni. Ni beranak bulan apa? Bulan 1. Beranak bulan 1 kalau ikut bintang ni, bintang Jupiter ke apa ke, ni jadi pandai. Orang percaya pada benda-benda ni. Horoskop tak horoskop ni. Zaman dia, zaman orang percaya kepada wali-wali sekian, wali-wali, ataupun orang pergi ke kubur Nabi Hud, kubur Nabi Saleh, duk berdoa kat kubur dan sebagainya, ambil tabarruk. Yang diharamkan oleh Allah, berdoa, mengadakan perantara dalam ibadat mereka dan sebagainya. Sebiji dengan amalan orang-orang musyrikin Mekah pada zaman Nabi. Maka sebab itu kitab tauhid ni ditulis mengembalikan tauhid yang Nabi bawa. Tauhid yang Nabi bawa, tauhid yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis, tauhid untuk berdepan dengan orang-orang musyrikin. Kalau kita nak berdepan dengan orang musyrikin, ni tauhid yang kita nak baca. Dan tauhid yang Allah bawa memang tauhid dia satu, tauhid untuk berhadapan dengan orang-orang musyrikin, supaya kita tidak syirikkan Allah. Maka sebab itu aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, minta maaf, kita bukan nak hina, bukan nak kutuk, tapi kita cakap terus terang, depa tak nak tauhid. Akidah depa, mata pelajaran tentang usuluddin dalam Asy'ariyah Maturidiyah, dia tak ada perbincangan tauhid mengabdikan diri kepada Allah dalam bentuk ibadah. Tak ada. Kerana depa develop sifat 20 tu hanya nak lawan orang yang ateis. Tapi orang Islam yang sembah patung, orang Islam yang sujud kepada selain Allah, depa tak ada jawapan. Maka sebab tu tak pelik orang yang mengaji cara Asy'ariyah ni, dia boleh pergi jumpa bomoh. Orang yang mengaji cara Asy'ariyah ni kuat mengaji 8 tahun 20 pondok ni. Mengaji usuluddin bab sifat ma'ani, sifat salbi. Cerita tu kalah lah. Ni. Tuan-tuan ni, sifat ni dia tempel pada zat. Kalau kita buang sifat tu, zat tu ada. Yang kuasa tu zat ke sifat? Dia bincang. Cara dia bincang berkembang. Tapi habis-habis dia bincang, ustaz habis mana? Anak tak sihat, nak pergi jumpa bomoh kan? Dia tak boleh nak. Dia tak ada tauhid. Jangan syirik kepada Allah, jangan percaya kepada, dia tak ada.
Sebab tu kita tengok puak-puak yang mengaji cara Asy'ariyah ni, mengaji kami tinggi. Pergi rumah dia tengok-tengok ada ikan puyuh duk belah dalam akuarium. Orang belah ikan arawana, ikan apa? Bighorn apa kan? Kepala besar, ikan kepala besar, ikan emas ya. Rumah dia belah ikan puyuh. Orang ikan puyuh buat goreng, dia belah. Tanya dia belah ikan puyuh apa? Ni belah ikan puyuh ni syaitan tak masuk rumah. Allah. Nampak tak? Dia main percaya benda tu. Belah ikan puyuh syaitan tak masuk rumah. Kadang-kadang puak-puak ni duk mengaji aliran ni, kan? Kita bukan nak kata dekat mereka tak, tapi nak cerita benda realiti. Kena ubah benda ni. Siapa-siapa yang pergi mengaji Asy'ariyah, Maturidiyah, kita tak salahkan mereka. Bagus, ada manfaat kalau dia nak mengaji dari sudut nak lawan dengan etis ke apa boleh. Tapi bila main nak ibadat, dia tak ada sumber. Kita suruh dia mengaji tauhid cara yang Nabi bawa. Ajak main mengaji tauhid cara Nabi bawa. Kalau tidak dia jadi macam itulah. Mengaji bab sifat, bab zat Tuhan dan sebagainya. Pergi mengaji kemah. Tapi tangan ni penuh cincin. Ada apa ni? Ini kayu kokoh. Pakai kayu ni, takkan sakit. Pakai kayu ni ada pelindung. Ni ada dengan tangkai azimat apa mak nenek ada nombor apa? 736 ke apa? 786. 786 angka 786 tulis kat restoran apa semua. Pasal apa jadi begitu? Mengaji usuluddin, ma'rifatullah. Bubur besar-besar 786. Pasal apa? Pasal dia percaya benda-benda ni. Macam mana orang yang mengaji usuluddin boleh percaya benda ni? Sebab usuluddin cara dia mengaji pasal sifat Tuhan. Tuhan tak sama makhluk. Kesimpulannya jangan sama Tuhan dengan makhluk. Itu je dia punya modal. Sebab tu depa duk benci ke Wahabi ni. Wahabi duk kata Allah ada tangan. Mereka marah semua Wahabi. Wahabi kata Allah ada tangan. Yadullah faqa'idihim dalam Quran kan. Sebab Wahabi tak takwil. Mereka benci lah. Orang yang tak takwil. Dia baca Allah ada tangan. Menyamakan Allah dengan makhluk. Tashbih. Wahabi kata Allah duduk di atas langit. Di atas arash. Allah bertempat. Allah macam makhluk kena ada tempat. Dia marah. Dia lawan dengan Wahabi. Kafirkan Wahabi. Tapi hak orang duk pergi berdoa kat batu, orang duk pergi berdoa dekat kubur, ini tak apa, apa salahnya? Apa salahnya benda baik? Pasal apa dia jadi macam tu? Otak dia dah ta'assub fanatik dengan cara dia mengaji tu, dia tak boleh nak proses benda tu syirik, yang ni tak syirik. Sebab ini cara salaf tidak mentakwil sifat-sifat Allah. Tak takwil sifat-sifat Allah. Walaupun ada riwayat sebahagian salaf takwil sifat Allah, tetapi nadir, bilangan mereka sedikit. Nadir ni maknanya jarang. Dan hanya dibenarkan takwil dengan kaedah yang tepat, tanpa menafikan sifat Allah. Kita tak nafi sifat Allah. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita tengok perjuangan orang-orang mengaji Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka tak bantrah syirik. Mereka tak bantrah orang nak berdoa kat kubur, orang nak wali-wali keramat, orang duk pergi puja tokoh. Tok Guru dah mati lama dah. Duk gambar Tok Guru, duk berdoa kat Tok Guru. Berdoa tak salah dekat Tok Guru orang soleh, tak ada salah. Tapi duk ambil tawassul dengan Tok Guru, berlebih-lebihan dengan orang soleh. Mereka ni roluk sampai cium kaki Tok Guru kalau jumpa, macam sujud lah. Pasal apa? Pasal bagi mereka tak ada bersalah. Jangan sama Allah dengan makhluk, itu saja. Allah tak bertempat, itu saja. Nampak tak kekeliruan pemikiran aliran Asy'ariyah dan tauhid yang dibawa oleh salaf. Maka sebab tu kita kena jelas tuan-tuan. Kita nak bagi faham bahawa tauhid yang dibawa oleh ahli sunnah, oleh Nabi dan para sahabat, tauhid membebaskan manusia daripada menyekutukan Allah dalam beberapa bentuk. Apa bentuk dia? Pertama dalam ibadah. Bila masuk kata dalam ibadah tu, dalam perkara yang melibatkan ubudiyah.
dalam doa, dalam ketaatan, dalam takut. Tak boleh takut kecuali pada Allah. Dalam pengharapan, dalam tolak permintaan, dalam seruan, dalam mahabbah kecintaan. Baik. Dapat warning lah. Jazakallah khair. Dalam pengharapan, kita tak boleh taat melainkan kepada Allah, harap melainkan pada Allah. Maka itu tauhid yang dibawa oleh para salaf. Sebab orang-orang musyrikin, Abu Lahab, Abu Jahal, mereka bersumpah dengan nama Allah. Mereka percaya Allah tu Tuhan, Allah tu wujud. Cuma di samping percaya dekat Allah, mereka juga percaya pada Lata, Uzza, Manat dan sebagainya, Hubal dan sebagainya. Dan kalau kita lihat asal usul syirik adalah kerana daripada sifat berlebih-lebihan kepada orang saleh. Berhala tu disembah. Dulunya berhala itu adalah patung-patung yang diukir daripada orang-orang saleh yang telah meninggal dunia, pengikut